Apa saja yang berkait. Okey, apa saja yang berkaitan dengan di sekeliling kita ni ada melibatkan sains. Contohnya, bila hujan, apa yang berlaku? Ada proses sains di situ yang berlaku yang menyebabkan hujan turun. Kilat, ada proses sains yang berlaku di situ yang menyebabkan kilat. Okey. Bila berlakunya letusan gunung berapi, ada proses sains yang berlaku. Kari Kata itu apa ya, Go? ha? Kari itu apa? Apa kari? Waktu kari dalam sains. Tu ada dekat slide tu, cikgu. Kari dalam sains. Tu yang baru doktor ahli. Ahli. Oh, ya. Ya, Kari ni ya. kat depan mata. Carrier. Kerjaya dia direct dia Oh. ni. Kerjaya di dalam sains. Okay. Carrier. Ada kerjaya, Kerjaya ada kerja ni yang guna sains dah, cikgu. ya yang melibatkan sains. Nota ni dia tukar direct bukan saya buat, saya ambil je. Okay. Kerjaya di dalam sains ataupun career in science. Okay. Apa yang kerjaya di dalam sains? Contoh dia doktor. Nak jadi doktor kena belajar biologi. Kena skor biologi. Kalau tak skor biologi memang tak boleh lepas jadi doktor. Ahli farmasi pun sama. Adalah subjek-subjek dia dalam bidang medikal tu, bila dah ambil medik tu banyak subjek. Anatomi lah, darah lah, macam-macam lah ya, macam-macam bahagian. Ahli farmasi bersama pelbagai jenis ubat, macam mana ubat terjadi, semuanya kita kena belajar. Ahli fizik. Ahli fizik ni apa? Pengiraan kelajuan. Apa lagi? Terjadinya macam mana terjadinya planet pun bawah fizik juga. Okay. Macam mana universe, okay, angkasa kita terjadi pun bawah fizik juga. Okay, ahli geologi, ahli kimia. Kimia ni buat bahan kimia, ubat-ubatan pun dia juga. Okay, buat cecair sebarang tindak balas cecair adalah kimia juga. Dan jurutera, engineer lah. Engineer dia banyak. Ada elektrik, ada chemical, elektrik, jurutera elektrik, jurutera kimia, jurutera sivil, banyak. So ini semua adalah kerjaya di dalam sains, termasuklah cikgu, guru pun ada. Okay, guru sains, guru biologi, guru kimia, guru fizik, semua ada terlibat dalam sains. Jadi yang pertama senang kita memahami sains. Kita tengok yang kedua, makmal sains anda. Ini kita tahu lah, senang. Apakah peraturan dalam sains? Peraturan sebelum masuk makmal. Sama saja macam tahun 6, cumanya beza waktu tahun 6 kita kata peraturan sebelum masuk ke bilik sains. Once kita dah masuk sekolah menengah kita panggil makmal. Barang dia lebih banyak. Jadi dia lebih strict sikit. Yang pertama, nak masuk makmal hanya dengan kebenaran guru sahaja. Tak boleh masuk saja-saja. Tak boleh masuk sorang-sorang. Yang kedua, tak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam makmal sains. Ini sama je dengan peraturan yang lain. Tidak boleh, yang ketiga, tidak boleh membawa sebarang radas atau bahan kimia. Apa dia contoh radas-radas? Nanti kita akan tengok. Radas-radas yang digunakan di dalam makmal sains ataupun bahan kimia. Keluar daripada makmal. Apa sahaja yang ada dalam makmal, kekal di dalam makmal, tak boleh bawa keluar kecuali cikgu yang suruh bawa keluar. Okey, yang keempat, tak boleh melakukan sebarang eksperimen tanpa kebenaran guru. Okey. Yang kelima, jangan bermain dengan bahan dan radas di dalam makmal. Itu tak boleh. Yang keenam, laporkan sebarang kemalangan dengan segera kepada guru. Terjatuh ke, pecah ke, especially melibatkan termometer. Sebab dalam termometer ada mercury. Mercury tu dia sangat senang untuk masuk, dia teruap masuk ke dalam badan dan dia boleh menyebabkan banyak masalah lah ya. Dia boleh menyebabkan kegagalan hati, kegagalan buah pinggang,
boleh menyebabkan kecacatan genetik, pelbagai isu dengan merkuri lah. Jadi sangat yang boleh handle bila berlaku pertumpahan merkuri ni hanyalah bomba ya. Bersihkan ke semua bahan dan radar Bomba setelah sembur guna air ke cikgu? bukan boy. So kalau katakan termometer pecah, bagi tahu cikgu, cikgu akan letak pasir ya supaya tak nak bagi dia cecair dia terwap. Lepas tu kemudian kita akan kelilingi tempat benda yang pecah tu, dan memang tak boleh lah kita saja duduk di situ. Selain daripada pasir boleh tak cikgu? Ha? Selain daripada pasir. Selain daripada pasir, saya tahu cikgu tak boleh. Cikgu tak Kalau pastilah. batu tak boleh juga cikgu. Kalau ada apa? Batu. Batu pun tak boleh. Sebab fungsi dia tu tak nak bagi dia cecair tu teruap ke udara ataupun masuk ke dalam badan kita. Jadi kita Tanah kapuh pun lah. tak boleh. Tak boleh. Dan memang hanya boleh di-handle oleh bomba. Bomba adalah peralatan khas dia. Dia akan pakai suit dia untuk handle benda-benda macam tu. Okey, ini radas. Radas ni maksudnya peralatan. Equipment. Peralatan yang kita gunakan di dalam makmal. Equipment yang kita gunakan dalam lab. Tengok yang pertama kita ada mangkuk pijar. So mangkuk pijar ni kalau kegunaan dia untuk pemanasan bahan kimia. Kalau kita nak panaskan apa-apa bahan kimia, kita gunakan, kita letakkan dalam mangkuk pijar. Yang ni pepejar boleh, cecair boleh. Tak Tapi panaskan tu maksudnya macam kita letak bahan-bahan tu tak atas api lah cikgu. atas api. Ya, kita letak atas api. Okey, kemudian tabung uji. Tabung uji ni untuk mengisi bahan kimia. Yang seterusnya sama macam, lebih kurang sama bentuk dia macam mangkuk pijar. Cuma yang ini nama dia mangkuk penyejat. Untuk menyejat cecair daripada larutan. Okey, next. Kelalang gas. Untuk mengisi gas. Nama seterusnya pipette untuk mengukur isi padu larutan. So kita akan ambil larutan ataupun mana-mana cecair, kita tekan dan dia akan naik. So kita baca isi padu dia berapa-berapa. Okay, dekat pipette ni. Seterusnya penyepit untuk memegang objek panas. Kelalang penyukat untuk mengisi bahan kimia. Silinder penyukat untuk mengukur isi padu larutan. Penyunu Bunsen untuk berikan haba untuk panaskan. And then corong turas untuk penurasan campuran. So ini ada ya. Macam mangkuk pijar, mangkuk penyejat ni, dia ada tak selain berwarna putih? Dia warna putih je. Memang warna putih saja. Kenapa? Sebab mudah. Kebanyakan cecair ni warna dia banyak-banyak warna, tapi bila ada warna putih ni senang. Kita nak bezakan. Untuk kita nampak. Sebab kadang-kadang bila kita buat eksperimen ni, dan tengok apa perubahan yang berlaku pada bahan kimia tersebut. Contoh, adakah dia berbara ataupun dia menyala. Jadi kalau background dia gelap ataupun warna-warni, kita tak boleh nampak dengan jelas. Tapi kalau warna putih kita nampak, nyalaan dia nyalaan kuning saja ataupun nyalaan biru, nyalaan api yang oranye. Kita boleh tulis dengan jelas apa saja yang berlaku. Setiap perubahan yang berlaku pada bahan kimia tersebut, kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Sebab itulah dia banyak warna putih. Manakala kalau untuk cecair, macam tabung uji, kelalang gas ni, kelalang gas ni bukan untuk cair lah, untuk gas. Tapi warna dia lutsina, pun sama. Sebab ada gas, warna dia warna kuning. Jadi senang untuk kita nampak perubahan gas tu. Gas warna kuning ni gas klorin contohnya. Ini gas klorin, sebab tu dia warna putih macam tu. Warna putih, warna kuning, gas klorin. So sebab tu dia antara sebab dia adalah lutsina. Kelalang penyukat ni lutsina ya. Ini bukan warna oranye lah, bukan warna coklat ni. Yang ni pun bukan warna hijau tau. Semuanya lutsina. Kita tak ada warna kat situ. Okay.
Setakat ni okey tak Habib? Boleh? Boleh. Boleh, good. Cikgu, Ya. memang saya nampak penyepit tu macam kalau kenduri penyepit untuk kepit ayam ke macam lauk-lauk macam tu. Kenapa? Pengepit tu tak sama Ha? macam kenduri macam orang nak kepit ayam ke nak bawa nak pergi. Macam nak sama. Tapi fungsi dia untuk, bukan untuk kepit ayam lah tapi fungsinya untuk memegang objek yang panas. Kadang-kadang, okey contoh bila kita bakar, kita letak mangkuk pija ni atas, dia ada satu kita panggil, ni tak ada dia satu lagi retort stand. Kaki 3 retort, untuk dia macam ni. Macam tu. Kemah Segitiga. kan cikgu? Ke Ha? piramid. Kemah ke piramid je cikgu. Bukan. Segitiga. Yang ni nama dia kaki 3 retort. Okay, kaki retort stand. So kita kalau nak bakar apa-apa, bawah tu penyundu Bunsen, lepas tu kaki retort, kemudian ada macam dawai tu, kemudian baru kita letak mangkuk. Kita letak Mangkuk pija atas tu lah cikgu. Ya, kita letak mangkuk atau pija atas ni. Kenapa lepas tak guna apa macam dapur untuk masak cikgu? Sebab tu besar sangat. Yang ni Kalau kecil. yang ni guna gas macam tong gas nak masak tu juga ke cikgu? Sebab tu agak bahaya lah sebab gas dia besar. Banyak bila besar tong gasnya, lagi banyak gas dan agak berbahaya. Jadi penyundu Bunsen ni sangat kecil je. Just macam palm of hand je. Besar separuh macam botol air 500 ml tu. Dia tinggi yang tu je, dia tak tinggi mana pun. Okay. Dan sangat mudah untuk, itu pun kalau kebanyakannya yang menyalahkan tu adalah cikgu. Jaranglah kita bagi budak yang buat. Okay. Nah, ini adalah radar-radas. Okay, ini semua radar-radas. Kita tengok pula simbol-simbol yang berbahaya. Okay, simbol bagi bahan berbahaya yang terdapat pada bekas bahan kimia. Contohnya, kalau simbol bentuk macam kipas ni, dia adalah contoh kepada bahan itu, maksudnya bahan yang ada dalam bekas itu adalah bahan radioaktif. Apa maksud bahan radioaktif? Maksudnya dia berbahaya lah. Dia berbahaya. Dia boleh. Tapi kenapa dia bentuk kipas cikgu? Yang tu saya pun tak tahu. Itu saya tak tahu. Saya tak tahu kenapa bentuk kipas. Saya tahu dah cikgu. Kalau bulat tengah tu maksudnya radioaktif. Yang 3 bilik kipas tu, 1 uranium, 1 thorium, 1 radium. Betul tak cikgu? Itu dah. Sebab bahan radioaktif banyak. Salah satu di antara bahan radioaktif tu ialah uranium, thorium dengan radium. Cumanya uranium ni, kalau kita nak buat senjata nuklear kita gunakan uranium. Senjata nuklear. Kalau nuklear radioaktif cikgu. Yes, nuklear adalah radioaktif dan dia sangat berbahaya lah. Contoh, okay, kalau kita nak buat tenaga nuklear memang perlukan uranium. Kalau tak kisahlah nak sebagai senjata ke ataupun sebagai jana kuasa. Jadi dia berbentuk pepejal ke bentuk gas ke bentuk dia cair cikgu? Apa? Uranium ni bentuk gas ke pepejal ke cair? Pepejal tak silap cikgu, pepejal. Dia bukan cecair. Cecair ke pepejal? Saya pun confused. Saya tak pernah tahu pun. Uranium bentuk pepejal. Asalnya bukan gas lah, bukan gas. Urus, tengok sekejap. Kalau nak buat bom atom guna uranium juga ke cikgu? Ya. Apa beza atom dengan nuklear cikgu? Atom dan nuklear beza dia sama saja. Cumanya dia adalah pepejal. Dia pepejal. Bentuk batu cikgu. Dia tak dia bergantung kepada berapa saiz dia yang kita nak gunakan. Tapi kalau kita nak buat tenaga nuklear, contoh nak bina jana kuasa daripada tenaga nuklear, sangat bilangan yang kita gunakan tu hanya sedikit saja. Kalau kita guna banyak ya dia apa cikgu? Itu yang dijadikan senjata nuklear tu. Bila guna banyak dia boleh menyebabkan kerosakan yang lagi besar lah, ya. Lagi besar. Bom atom ni pun di antara contoh nuklear juga, cumanya
senjata nuklear yang kita ada sekarang lebih teruk daripada kesan bom atom waktu Hiroshima Nagasaki tu. Ya. Dan Oh. sekarang lagi advance. Kita tak guna, walaupun tak guna senjata nuklear, digunakan pula phosphorus. Ya, yang berlaku dekat Palestin, phosphorus. Apa guna phosphorus ni? Phosphorus ni bila kita gunakan senjata phosphorus ni, dia bentuk dia cecair putih je, cecair dah. Sebut putih saja. Bila dikenakan dekat badan, dia akan menyebabkan kebakaran lah. Badan kita terbakar. Selagi mana ada oksigen, dia akan terus terbakar. Sampailah habis Dia tak perlu oksigen dekat sentuh kawasan hati tu. ke Jadi kena dia air pun dia kalau terkena badan dia tak. terus bakar je. Yes, dia Kalau tak kena bertindak badan, balas dengan udara. kalau Ha? tak kena badan dia tak terbakar je. Dia bakar kawasan lah. Dia bertindak balas dengan udara. Tapi macam mana kalau lepas nak buat benda tu tak bagi terbakar lagi, aku lepas kurang lah macam nak tak bekas apa bagi tak ada Dia udara letak dalam ego. bekas tak ada udara. Kemudian dia lepaskan ke kawasan yang tu. Dia benda tu pecah lah. Dia macam ala-ala bom. Bom kan duduk seclude dalam casing dia. Bila baru dia meletup. Macam tu lah lebih kurang. Oh, faham. Okay, next. Yang itu 1.2. Ya betul satu ni je. Banyak lagi ni. Simbol. Sekejap. Simbol tengkorak tu apa pula ego? Simbol tengkorak. Basim apa tu? Kan simbol bentuk tengkorak tu bahan apa? Yang ni. Okay. Tadi bahan reaktif kipas. Kalau bahan beracun. Beracun ni tengkorak. Bahan-bahan yang beracun. Racun tikus, racun semua kita akan ada. Perengsa tu apa? Perengsa ni dia boleh menyebabkan kegatalan, kemerah-merahan. Tu bahan yang merengsa. Dia tengok nama bahasa Inggeris dia irritate. Irritate ni maksudnya irritate. Dia menyebabkan dia akan efek lah dekat badan kita ke. Selalunya kemerah-merahan, rasa gatal, rasa pedih. Okay. So badan menghakis, bentuk dia macam ni, menghakis. Ni maksudnya bila kita kena kulit kita jadi mengelupas. Dan boleh terbakar juga. Contohnya asid. Asid kategori bahan menghakis. Meletup maksudnya dia mudah meletup. Okay. Yang ni ada bentuk api memang senang lah. Maksudnya mudah terbakar. Betul tengok logo meletup tu. Kenapa? Tak pernah pun tengok logo meletup tu. Yang lain pernah juga nampak. Sebab logo meletup ni selalunya dekat senjata lah. Kita memang jangan tengok lah. Cuma kalau awak perasan, kalau selalu pergi tengok kat highway lah, kadang-kadang ada lori yang lalu yang bawa bahan kimia. Dekat bahan kimia tu dia akan tunjuk sama ada dia kategori mana satu. Dia mudah terbakar. Selalunya mudah terbakar. Kalau bawa lori minyak tu dia mudah terbakar je. Yes, lori minyak tu pun mudah terbakar. Sangat mudah terbakar. Tapi ada bahan yang bukan minyak tapi dia sebenarnya mudah terbakar. Contohnya gula. Ni. Gula nampak macam simple tapi gula ni adalah kategori mudah terbakar, betul? Dia sebab itulah kalau buat awak tahu pergi kafe kan ada krim brulee tu kan. Yang kita letak gula lepas tu kita letak api kan. Sebab dia jadi kristal. Gula adalah salah satu bahan yang sangat mudah terbakar sebenarnya. Sebab tu baru-baru ni ada aksiden yang lori gula, aksiden and gula penuh dekat jalan, betul? Itu sangatlah lega, tak ada kebakaran. Kalau katakan lori tu meletup, disebabkan contohnya ada kerosakan pada enjin dan lori tu meletup, dia boleh menyebabkan letupan kepada kereta-kereta yang lain sebab gula tu terbakar sekali. Cikgu, gula kalau ni, kita ambil gula paket ke gula, apa kita cucur dia terbakar tak cikgu? Cikgu macam tak terbakar. Ya, dia terbakar lah. Sebab tu krim brulee tu dia jadi crystallize. Gula adalah salah satu bahan yang mudah sangat terbakar. Garam bukan cikgu? Garam cikgu tak pasti tapi gula ya.
Gula Oh. tu memang bahan yang mudah terbakar. Jadi berhati-hati. Kalau boleh jangan letak gula dekat berdekatan dengan tempat masak, dapur. Cikgu, Ya. cuba cikgu tengok tu yang macam api tu. Hak hitam tu macam cikgu bayangkan rambut. Betul yang putih tu macam muka orang. Nampak macam muka ada rambut pula cikgu. Ni macam cerita Dragon Ball. Betul. Cerita Dragon Ball Goku. Ke Beliza atas nama dia. Okay. So kita tengok langkah-langkah keselamatan. Okay, pertama, ini kita tengok dah tadi. Next kita nak tengok quantity. Quantity. Yang ni pun di antara yang agak jadi kena tumpu lah. Okay, dulu quantity fizik dan unitnya. Okay, yang ni unit yang awak kena biasakan. Sebab bila dah masuk sekolah menengah, memang akan banyak unit-unit yang berbentuk seperti ini. Nano, okay, nano berapa? Berapa Saya rasa titik? masih tak faham cikgu. Ah, Macam pening masa saya tengok ni, cikgu. dia just berapa bilangan kosong saja. Okay, sama ada Cikgu, ya. yang mikro tu N terbalik ke huruf apa tu cikgu? Macam N terbalik tu tambah L dekat ujung yang tak ada ekor pendek tu. Okay. Betul tak cikgu? Mikro ni macam U, bentuk U, cuma Oh, panjangkan ke depan je. saya terfikir N terbalik pula cikgu. Ada mikro, nano, mili, sentimeter, desimeter, kilometer, perkataan bukan Cikgu, kilometer. macam mana kita nak bezakan tu mili, logo mili dengan mega tu? Semua M. Nasib Mili, mikro pun ada M cikgu. dia macam ni. Unit je tak ada masalah. Yang kita mungkin nak bezakan dia ialah nanti Nilai. awak tengok contoh. Kalau omega, kosong dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kosong. Kalau mili, dia kosong dia selepas titik perpuluhan bermaksud dia negatif. Dia ada 3 negatif. 0.001. Macam itulah. Kalau selepas jadi, titik tu positif cikgu. ha? Kalau sebelum titik tu negatif, kalau selepas titik positif. Selepas titik positif, sebelum titik negatif. Yes. Kalau tengah-tengah titik neutral, titik tu neutral cikgu. Titik ni bukan neutral, dia macam sebelum sebelum digit ataupun macam mana cakap sebelum cikgu nak explain. Kenapa nano dia buat M kecil bukan M besar cikgu? Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Dia memang unit dia macam ni. Simbol yang dipilih tu memang macam ni. Okay. Unit ni apa maksudnya cikgu? Unit ni, okay, bila kita buat nilai, bila kita kira-kira, setiap contoh, saya bagi saya tulis. Bila tu kuantiti cikgu. Ya, dia kuantiti. Contohnya, benda yang kita boleh, kuantiti fizik tu benda yang kita boleh ukur dan ada unit dia. Contoh kalau kita kata Tak nama dia Kelvin cikgu, macam nama orang. 1000 kilogram. Okey, dia akan tanya soalannya dia tanya ni, 1000 kilogram 1000 gram berapa kilogram? Itu. Jadi tanya bila kita tahu unit, so kita tahu okey, 1000 gram bersamaan dengan 1 kilo. 1 kilogram ialah 1000 gram. Jadi kita tahu lah kat sini 1. So unit ni cara mudah untuk kita tahu berapa banyak benda tu, berapa panjang dia, berapa banyak contoh. 1 minit ada 60 saat. Kita tahulah, okay, kalau soalan kata berikan perjalanannya mengambil masa selama 420 saat. Lepas tu tukarkan ke dalam minit. Awak kena tahulah. Itu kita panggil unit SI. Masa selalunya kita ukur dalam saat. Tetapi sekiranya soalan diminta ditukar ke dalam minit ataupun ditukar ke dalam jam, maka awak kena tukarkanlah sebab tu awak pentingnya awak tahu pertukaran unit itu. Okay.
Oh. So yang ni macam tadi nilai berangka. Mega kita tengok tadi, mega nilai berangka dia berapa? Kilo berapa? 1000 senti 0.01, milimeter 0.0001, mikro 0.000001. Kosong perpuluhan lah, ada perpuluhan. Jadi kita akan belajar nanti macam mana pertukaran unit. Okey, kepentingan unit PIY. Kalau orang dulu-dulu beli contoh beli kain, dia tak guna nak kain semeter. Orang dulu guna apa? Nak satu hasta, nak dua hasta. Kan? Jadi apa itu dia tak seragam. Panjang dia tak seragam. Sebab hasta tu kan ikut panjang tangan orang kan. Kalau tangan dia panjang-panjang lah. Tapi bila sekarang, bila kita ada unit yang tetap semua orang ikut, okey, saya nak kain 1 meter. Memang 1 meter tu 1 meter lah. Takkan kurang lah. Kalau orang nak beli kain satu hasta, dia guna tangan pembeli tu ke tangan penjual tu, cikgu? Itulah. Kita tak tahu nilai dia. Tak tetap jadinya. Sebab itulah ditukar, semua orang dah guna unit ini. Maka kalau nak beli apa-apa semua okey. 1 meter, nak kain 1 meter ada pembaris dia. Okey, 1 meter. Nak buat rumah berapa meter? 400 meter. Okey, buat rumah 400 meter. Dah ada unit yang betul lah, ya. So pertama, menyeragamkan unit kuantiti fizik yang digunakan secara berlainan oleh pelbagai negara. Yang kedua, memudahkan perbandingan yang melibatkan pengukuran. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antarabangsa. Jadi kalau nanti Habib duduk kat Mekah pun nak beli kain 1 meter, sama saja 1 meter kat Mekah tu dengan kat Malaysia. Takkan berubah. Selagi Sebut mana 1 meter juga ke? Sebut satu apa, cikgu? apa dia? Dia sebut 1 meter juga ke? Kita tak cakap lah. Kita cakap lah 1 meter. Dia faham lah meter tu faham. 1 meter. Meter kan dalam bahasa Inggeris. Cikgu pergi Mekah dulu, cikgu beli kain 1 meter ke, cikgu? Saya tak beli kain. Dia dah ada kain siap. Dah beli jubah je. Dia cakap berapa ni, berapa? Dia kata 50 rial. Murah dah. Dia bercakap Melayu lah. Kalau area kat Mekah dia Cikgu kata nak beli jubah 1 meter ke? dah lah. Kedai kainnya secah ada, tapi kena pergi dekat kawasan macam Borong, ya jalan-jalan tepi jalan tu. bukan kawasan tepi jalan lah, kena pergi kat betul-betul kedai kain. Kalau dekat area Masjidil Haram tu ataupun dekat dengan area Masjid Nabawi tu dah banyak kedai yang dah ada baju siap lah. Tak ada kedai yang Baju kain. kurung ada tak, cikgu? Baju kurung ada tak? Tak ada lah. Dia akan jual jubah lah, dia tak jual baju kurung. Okey, yang keempat, memudahkan pemahaman kajian saintifik dan eksperimen. Dan yang kelima, memudahkan penukaran maklumat. Macam cikgu cakap tadi, maklumat kalau pergi kat mana-mana pun kita boleh faham sebab kita guna unit yang sama. Okey. Next. Yang ni okey tak? Kita buat latihan dulu sebab yang 1.4 ni panjang ni. Okay, kita tengok dulu latihan. Sains tahun 6. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Antara yang berikut, Habib seorang je hari ni, memang Habib macam mengaji tutorial, tutor peribadi Habib. Memang Habib tak ada. Masuk dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Juga nak masuk hari ni.
Okey. Antara yang berikut, yang manakah definisi sains yang terbaik? Okay, antara berikut yang manakah definisi sains yang terbaik? Okey, Habib, Syatir. D. Sains ialah pengetahuan yang melibatkan pemerhatian dan kajian yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Okey, betul. Yang kedua, Raja Satu. Ini Rafa boleh jawab soalan senangnya. Raja Satu menunjukkan 4 kedudukan mata untuk mengambil bacaan silinder penyukat. Di manakah kedudukan mata patut berada untuk mendapatkan bacaan yang tepat? Rafa. C cacing. C. Cacing. Betul. Okay, next. Antara radas makmal berikut yang manakah digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat hingga 0.5 cm. Oh, yang mana? Yang A tu gambar apa itu? Yang ini gambar, yang ini pipette. Yang ni burette. Burette itu yang mana itu? Burette ni sama juga fungsi dia dengan pipette untuk mengukur isi padu larutan. Tetapi antara empat-empat ni bikar, ini silinder penyukat. Yang paling tepat untuk kita ambil isi padu ialah burette. Burette paling tepat. Burette, pipette, silinder, bikar. Usually Kenapa? Burette itu dia kecil je kan? dia punya apa kita panggil? Dia punya dekat jarum apa? Dia punya Tanda-tanda itu nombor tu. tanda-tanda dia kecil. So bila dia kecil, dia lagi di 25 ml tak salah cikgu. Yang ni boleh sampai 50. Yang ni boleh 50. Yang ni tengoklah, ini 250. Jadi kalau betul-betul nak tepat, bacaan yang betul tepat tu, ambil burette. Kalau nak tengok, isi padu ini sebetul-betulnya 22.3 ml. Yang ni mungkin tak nampak sangat sebab tengok bayangkan, sini sampai 100. Ni nampak. Jadi kalau 25 tu mungkin kita baca tak berapa betul lah. Ya. Jadi kalau nak betul-betul tepat, kita akan ambil burette. Okey. So yang ni tengok soalan bahagian B ada tak? Sebab yang ni semua dah bahagian A dah ni. Okey, kita tengok bahagian B pula. Maklumat berikut menunjukkan kemahiran proses sains dalam suatu penyiasatan. Susunkan PQRS mengikut urutan yang betul. Habib. Ini ulangan je sebabnya. Sebab tahun 6 pun kita dah belajar. Yang pertama dulu apa? Membina hipotesis. Membina Merancang eksperimen. Merancang eksperimen. Ya. Sebelum kita buat eksperimen, apa benda yang kita kena kenal dulu? Kenal pasti masalah. Pertama sekali, kita kena tahulah masalah apa yang berlaku. Okey, mengenal pasti masalah. Bila kita tahu ada masalah, barulah boleh kita membina hipotesis. Contoh. Okey, masalah kita apa? Adakah, contoh penyataan masalah kita, adakah kadar denyutan nadi berbeza mengikut jantina? Itu penyataan masalah kita. Persoalan kita.
adakah kadar denyutan nadi berbeza mengikut jantina? Itu masalah yang kita nak selesaikan. So, kita tanya ni. Adakah, contoh cikgu tulis ya. Adakah, ini masalah kita. Adakah kadar denyutan nadi berbeza mengikut jantina? Itu persoalan kita. We don't know. Kemudian barulah bila kita dah ada persoalan, barulah kita boleh buat hipotesis. Hipotesis apa? Kesimpulan awal. So hipotesis kita apa? Jantina, kadar denyutan nadi bagi perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Itu Betul kita cikgu. Kenapa? Itu baru inference. Kenapa kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi berbanding lelaki? So jawapannya adalah kerana jantung lelaki lebih besar